Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Besok akan masuk bulan 12 sudah. Akan masuk bulan 12. Tempoh akan tamat tidak lama lagi. Tapi sebelum itu saya ingin review satu produk sebenarnya. Produk minyak wangi. Minyak wangi. Bagi anda yang memang suka wangi, kecuali anda tidak suka wangi lah, atau anda suka wangi tapi suka wangi yang lain, terpulang lah. Okey, saya ingin review satu produk yang saya pakai selalu, sebab selalu jumpa orang-orang besar, selalu jumpa orang-orang politik, datin lah, datuk lah. Kadang-kadang tu tidak sangka-sangka itu jumpa di tengah jalan. Jadi mau kena sentiasa wangi, sentiasa wangi. Sebab itu saya pakai ini, minyak wangi. Minyak wangi Napas Baru out daripada Abu Dhabi. Ini benda wangi, betul-betul wangi. Saya ni kalau tidak betul, saya tidak cakap tau. Saya tidak suka puji-puji benda yang tidak betul lah. Jadi ini wangi betul. Saya serius wangi. Kenapa saya rekomen anda beli di beg kuning yang saya sisipkan di TikTok ni? Kerana harga dia berbeza. Di kedai harga dia lebih mahal, di TikTok murah. Saya sudah pernah beli di kedai, mahal sikit, berpuluh-puluh ringgit beza dia. Banyak tu. Tapi sekarang ada promosi, anda boleh beli di beg kuning ini. Wangi betul. Boleh bertahan berapa lama? Tahan lama. Kadang-kadang 2 hari tu wangi itu masih melekat dekat baju. Jadi anda boleh try lah, cuba. Kalau tidak suka jangan beli lagi, itu saja. Okey, tidak rugi. Dan besar pula tu. Besar, lama boleh pakai. Harganya pun okey, tidak mahal sangat. Okey. So kita mau cerita pula tentang politik negeri Sabah. Tidak lama lagi, bulan 12 ni lah, hujung bulan 12, TYT Sabah akan digantikan, ya. Persoalan sekarang yang selalu ditanyakan di kedai kopi, di tepi jalan, memancing, di mana-mana saja, sedang jogging, duduk-duduk di tepi-tepi taman, ataupun hanya jumpa di kedai cuci kereta, semua orang cerita siapa TYT. Okey, ada 3 nama TYT yang disebut-sebut. Ada 3 nama calon yang selalu disebut-sebut menjadi TYT sekarang ini. Calon yang pertama ialah Musa Aman. Musa Aman, dia memang pengalaman besar dalam politik, sangat-sangat pengalaman besar dalam politik. Pernah jadi ketua menteri, antara yang paling lama di sejarah negeri Sabah. Antara yang paling lama dia menjadi ketua menteri untuk Sabah. Okey, so dia punya kelayakan memang tidak perlu dipersoalkan. Cuma saja yang selalu orang persoalkan, sebab dia pernah terpalit dengan kes mahkamah. Dengan kes mahkamah, walaupun semua kes mahkamah dia itu dia dilepas dan dibebaskan, tapi ramailah orang cakap dia lepas sebab tidak cukup bukti saja. Orang-orang bukti-bukti itu ramai sudah yang mati, ramai yang sudah nyanyuk, ramai yang sudah mati. Jadi susah untuk mau buktikan. Seperti ada lagi saksi-saksi, begitulah. Begitu. Tapi yang pasti mahkamah sudah lepas dan bebaskan dia. Jadi sebenarnya dia tidak ada apa-apa kes lah. Bolehlah kata dia sudah tidak ada apa-apa kes. Tidak ada. Cuma ada pendakwaan saja. Jadi itu calon pertama, Musa Aman. Okey, bagi anda yang peminat-peminat Musa Aman, anda boleh komen, saya sokong Musa Aman. Begitulah. Nombor 2, calon yang kedua, tidak lain dan tidak bukan Datuk Seri Panglima Pairin Kitingan. Beliau juga adalah seorang ahli politik yang tidak lagi perlu dipersoalkan. Dia sudah lama dalam politik negara Malaysia, sudah lama dalam politik negeri Sabah. Sejak PBS, pemerintah negeri Sabah, dia jadi ketua menteri. Jadi memang dia ada pengalaman. So don't worry about pengalaman. Memang dia ada pengalaman. Cuma saja yang menjadi persoalan dia ialah kerana secara convention, TYT perlulah
daripada mereka yang beragama Islam, sebab dia akan menjadi wakil kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mentadbir perihal-perihal tentang agama Islam di negeri Sabah. Jadi bagi anda yang menyokong Datuk Seri Panglima Pairin Kitingan, anda boleh komen saya sokong Pairin. Begitu. Okey, calon ketiga adalah Pandikar Amin Mulia. Beliau juga seorang yang sangat-sangat terkenal, sangat-sangat terkenal. Sudah lama bersama dengan politik Malaysia. Paling hebat, dia pernah jadi speaker Dewan Undangan Negeri, Speaker Dewan Rakyat. Jadi dia punya pengalaman politik itu memang pun tidak perlu lagi dipersoalkan. Memang dia ada kredibiliti dan pengalaman, ya. Cuma saja dia punya kekurangan, ialah dia tidak pernah jadi ketua menteri. Tapi itu bukan masalah, sebab Tun Juhar TYT Sabah sekarang ini pun tidak pernah jadi ketua menteri. Tidak pernah jadi ketua menteri. Sakaran Dandai dulu, Tun Sakaran Dandai, dia pernah atau tidak? Macam pernah jadi ketua menteri. Tapi Tun Juhar tidak pernah jadi ketua menteri. Jadi tidak ada masalah. Kerana itu, pilihan utama saya, pada pendapat saya, pilihan utama saya, ketua menteri akan menamakan, kalau dia bagi banyak nama, salah satu yang dia bagi nama, saya, orang-orang putih bilang, I'm pretty sure and convincing that one of those name is Panglima Amin Mulia. Pandikar Amin Mulia. Jadi saya rasa dia akan ada nama lah di sana. Seterusnya, pilihan saya untuk TYT juga yang akan dipilih oleh Agong pun, pilihan saya nombor 1 ialah Panglima lagi, Pandikar Amin Mulia juga. Itulah pilihan saya, sebab dia semua kriteria dia cukup. Bebas daripada kes mahkamah. Lepas itu dia orang Islam. Lepas itu dia ada pengalaman di negeri dan juga di persekutuan. Jadi dia memang pilihan pertama saya. Pilihan pertama. Okey, so tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Siapakah TYT Sabah yang akan angkat sumpah tidak lama lagi? Dejan Ade, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye.